Zamri Winos. Saya dah bagi kenyataan dalam hal ini. Bukan masalah Zamri ataupun siapa. Saya tidak ada masalah pihak polis untuk mengambil langkah-langkah keselamatan ataupun pihak polis untuk mengambil siasatan. Itu memang kerja polis. Siasat, kalau betul ada benda yang salah. Cumanya yang saya kata ialah mestilah hal itu berlaku secara adil. Ada beberapa orang individu, Tayyamurti, apa nama lagi? Kula, siapa lagi? Banyak lagi. Buat kenyataan-kenyataan yang jauh lebih bahaya lagi. Tapi mereka ni dipanggil untuk memberi keterangan. Tak apalah, boleh panggil, saya tahu tak masalah. Tapi alangkah baiknya jika Zamri pun dipanggil memberi keterangan. Saya bukan isunya Zamri, saya tak ada masalah nak. Bukan kerana Zamri kena dia nak, bukan itu isu dia. Isunya ialah semua orang mendapat benda yang sama. Ada beberapa individu yang duduk dalam internet yang kita tengok memang cakap cukup teruk dia tentang Islam. Adakah ucapan orang-orang yang mereka kata ni, termasuk si Zamri ni, adalah satu hasutan atau dia menceritakan tentang diri dia saja? Kita ni saya nak ceritalah, adalah tanya kan. Supaya mereka ni potong had mana saya nak sebut ni. Di Perlis ni tuan-tuan, ialah negeri yang paling tolerance dan luas dari segi fiqahnya, khusus termasuk di dalam isu-isu yang membabitkan non-Muslim. Saya sebut isu tentang hak penjagaan anak. Bila bercerai suami dan isteri, mak itu atau mak suami masuk Islam, mak tak masuk Islam, anak patut beri kepada siapa? Dalam mazhab Syafi'i, kok mana pun kena bagi di pihak Islam, kerana Islam sentiasa dominan. Tetapi Perlis memilih pandangan yang lebih luas daripada hal itu. Kita lihat pendapat-pendapat dalam mazhab Malik, pendapat-pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, kita balance semua pendapat itu, kita buat kesimpulan, kita tengok kepada masalah maslahah anak. Jadi kita kata beri kepada pihak yang lebih dapat menjaga pembesaran anak itu. Walaupun ibu dia mungkin bukan Islam, tapi kalau ibu dia lebih dapat menjaga anak dia. Bapak dia masuk Islam, bapak dia kahwin dengan mak baru, anak dia baru 2 tahun, setahun, kalau bagi kat bapak dia duduk dengan mak dia walaupun Islam, kita bimbang. Kita kata bagi kat mak dia yang bukan Islam tu. Bapak dia ada hak untuk tengok dan pendidikan pada dia, tapi dia kena duduk dengan mak dia. Kita tak fatwa seperti negeri lain, bagi je ke Islam. Kita luas dalam hal itu. Masalah orang-orang yang masuk Islam, kita tak kata kena bin Abdullah. Dia boleh bin kepada bapak dia yang bukan Islam. Kerana pada zaman Nabi, orang yang masuk Islam, kalau tidak semua sahabat Nabi bin Abdullah belakanglah. Semuanya baru masuk Islam. Umar bin Khattab, Umar bin Abdullah. Tak, kita keluasan. Zakat, Perlislah satu negeri yang kata boleh beri zakat kepada bukan Islam jika dipikirkan itu sesuai oleh pihak ulil amri, sebagai salah satu daripada langkah yang dinamakan ta'liful qulub, memberikan perspektif yang baik terhadap Islam kepada non-Muslim. Kita di Perlis buat forum dalam masjid, non-Muslim boleh masuk. YB, sahabat saya lah, YB Li Cintong di AP, dia pernah forum dengan saya di masjid Tuanku Syed Putra tentang puasa.
Kita buat majlis dalam masjid, panggil. One center itu ditubuhkan di bawah MAIPS. Bukan MAIPS punya, bukan MAIPS dalam anggota MAIPS dalam secara rasmi. Tetapi dia adalah dibiayai oleh MAIPS. Buat program, pergi ke kuil, pergi ke gereja, pergi ke rumah-rumah ibadat. Saya sendiri berapa siri dialog dengan non-Muslim di pusat-pusat ibadat rumah mereka. Bagi tahu apa Islam dan bagi menghilangkan prejudis dan salah sangka. Kita pergi, kita benarkan mereka masuk. Buka puasa dengan mereka. Kita menyantuni non-Muslim. Banyak program kita bukan mensantuni sekadar teori saja. Sesuatu yang kita masukkan dalam fatwa. Bahkan ta'rifan ahli kitab kita begitu zaman Dr. Juanda dulu ada dimasukkan, ahli fatwa bersetuju ahli kitab itu Kristian termasuk, kahwin dalam ahli kitab maksudnya boleh kahwin dengan Kristian wanita ahli kitab, laki wanita nak kahwin laki tak boleh. Kerana fatwa itu juga masa tu kan ada satu orang tanya boleh tak kahwin Kristian di negeri Arab, ramai orang kahwin dengan Kristian. Akhirnya wanita berkenaan masuk Islam walaupun fatwa telah dikeluarkan. Saya nak ceritanya keluasan banyaklah. Tiba-tiba mari dia nak serang negeri Perlis. Sebab apa nak serang negeri Perlis? Dia orang kenal saya. Sebab mula-mula dia serang kerana benarkan Dr. Zakir Naik berkhutbah dalam masjid. Kita tak pernah tanya dia siapa dia Sami yang bagi ucapan dalam kuil dia. Dia khutbah dalam masjid kita. Dia tanya kita. Dan dia buat bantahan. Itu kes-kes yang awal. Kemudian dia ada masalah dengan Dr. Zakir Naik. Saya bagi tahu. Dr. Zakir Naik datang ke Perlis. Dia pergi juga ke negeri lain. Di Perlis kita bagi tahu bahawasanya kita tak mau timbulkan isu-isu yang boleh sensitif. Dan Alhamdulillah, tak ada pun. Saya bagi tahu pada non-Muslim. Kalau ada mana-mana potongan ucapan Dr. Zakir Naik ini, yang memang ternyata adalah satu provokasi permusuhan dengan non-Muslim, bagi tahu kat kita supaya kita pun tak akan bagi dia. Tapi mereka kata, ada. Tapi dia tak. Orang non-Muslim dah masuk Islam. Itu bukan. Itu cerita lain. Saya tanya satu orang tu. Dia bagi orang masuk Islam cerita lain. Tapi awak kata dia cakap benda yang menimbulkan pemusuhan supaya nanti orang bunuh non-Muslim. Mana dia? Di mana? Kalau ada, tak nanti awak. Saya nanti larang. Mereka tak bagi. Non-stop. Mari adalah video saudara Zamri kita ni. Dia bukan berucap di Perlis tu. Dia berucap di Kelantan. Dia cerita pengalaman diri dia daripada Hindu boleh masuk Islam macam mana. Dia kata bahawasanya dalam video tu, dalam agama Hindu ada 330 juta Tuhan. Dia kata, dia pun marah. Saya pergi tengok dalam perbahasan agama, dia pun memang kata Tuhan tu 330 juta. Mungkinlah konsep dia Tuhan yang satu menjelma dalam 300, tapi 330 juta, 330 millions gods. Tuhan. Dia kata, jadi kawan tu kata, dia yang kata, kita bukan ada pengalaman dalam agama Hindu, dia yang beritahu. Saya tanya satu orang yang Hindu. Dia kata, betul ke 330 juta ni? Dia kata, yang tu masa nak kahwin. Masa kahwin tu pusing tu, dia cakap, perkahwinan ini disaksikan oleh api yang suci dan 330 juta Tuhan. Jadi saya kata, tanya adalah habis. Pasal apa Zamri sebut? Dia itu sebut apa? Yang tu saya kata bukan dia sebut, saya rasa dia tak provoke. Dia cerita tentang diri dia saja.
Tak apa, buat report polis macam bantah. Saya tak apalah, bila orang report polis, polis kena ambil tindakan. Polis boleh panggil lah, siasat dia. Kalau sekiranya yang sebelum-sebelum ni pun semua direman, kemudian Zamri direman, saya got no issue, tak apa. Tapi kalau orang lain hanya dipanggil beri keterangan, seorang ni direman, saya rasa tak kena lah. Itu je. Tapi isunya bukan itu. Isunya dalam suasana sekarang ni, sampai apa yang diajak dalam masjid dipertikaikan. Orang Islam tak pernah tanya pun apa yang diajak di dalam tempat mereka. Kemudian sepatutnya mereka mengambil langkah, tanya dulu, ini nak provok ke? Ini apa? Tanya dia dulu. Kemudian semua ucapan-ucapan provokatif seolah-olah kita sedang berada di New Delhi. Taban hari membangkitkan pemusuhan. Kononnya orang bukan Islam, mereka ni saja, saya tahu ramai orang bukan Islam lain taklah macam tu. Kita tahu ramai orang saudara-saudara bukan Islam lain, okey ya. Segelintir ini, mereka ini yang timbulkan. Kononnya tak dapat ini hak, hormati hak. Saya nak kata, walaupun 60 tahun negara ini merdeka, adalah kelemahan, bukan tidak ada kelemahan, mesti ada kelemahan. Tetapi layanan kepada kaum minoriti, walaupun kita tak kata 100% puas hati, secara perbandingan lebih baik daripada negara lain. Lihat apa yang berlaku di Myanmar. Lihat nasib orang Islam di India. Kerana korang tu pergi makan lembu, ambil daging babi, sumbat dalam mulut dia. Tuan tengok kan video tu, pukul dia, rogol. Lihat apa yang berlaku di China sekarang. Nama Islam pun tak boleh. Tapi di negara kita, kita tak jadikan itu sebagai sukatan. Tak jadikan itu sebagai sukatan. Kita hormati perbezaan, kita menerima bahawasanya ada agama yang berbeza. Tetapi tentulah ada identiti bagi sebuah negara, ada identiti. Amerika, walaupun dia bercakap tentang demokrasi, tetapi dia tak boleh menafikan bagaimana kuatnya ideologi white supremacy, ketuanan orang kulit putih. Walaupun Obama pernah naik, tetapi realiti orang kulit hitam masih rasa dipukul dan seumpamanya. Tidak ada andaian bahawasanya akan bertukar UK daripada negara kulit putih kepada selain kulit putih. Negara China bertukar kepada negara India, bertukar kepada kaum yang lain. Demikian Malaysia ni, negaranya ialah identitinya Islam. Dengan tidak mengenepikan hak agama lain. Tapi kalau identiti itu pun menjadi suatu masalah kepada sebahagian kumpulan, terutama di era sekarang ini, adakah ini, apakah yang nak diperkatakan, ataupun apakah tafsiran kita terhadap keadaan ini? Melainkan sebahagian daripada individu-individu yang terbabit ni, ataupun orang-orang yang ada ni, hanya menimbulkan provokasi yang akan menegangkan keadaan kehidupan harmoni di dalam negara ini. Saya pernah mengkritik banyak persatuan-persatuan Melayu kerana saya anggap perkauman, kerana menyerang sengit bangsa-bangsa lain. Masa tu dia orang semua kata baguslah Mufti Perlis. Tapi bila saya mempertahankan daripada mereka menyerang orang Melayu, resis, perkauman, ini bagi satu individu saya yang telah buat macam-macam kenyataan membela hak non-Muslim, macam mana dengan orang lain? Saya bagi tahu hatta kepada sahabat-sahabat
ahli-ahli parlimen DAP apa yang menghubung saya dalam isu ini. Tetapi ini adalah realiti. Dan ini adalah kegusaran. Ada orang kata tak ada gusar apa, semua orang Melayu rasa Islam dah bertambah kuat lah. Betul ya? Tuan-tuan rasa gitu lah? Ha? Kau tak tahu bahawa kami duduk makan harum ni? Apa pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala baiki seluruh keadaan kita. InsyaAllah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.